Okay, hai. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, kali ni aku nak cerita dengan korang pasal 5 kisah tentang anak patung yang paling seram di dunia pernah dihasilkan. Okay, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Anak patung pada dasarnya diciptakan dengan rupa dan bentuk yang sangat comel, khas untuk menghiburkan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak perempuan. Ramai di antara mereka yang menjadikan anak patung sebagai teman dan akan baik kerana mengharungi kehidupan kanak-kanak yang penuh keriangan. Namun, terdapat juga anak patung yang mempunyai rupa bentuk yang buruk dan sangat menakutkan, dan di antara mereka mengalami sumpahan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, namun masih menyeramkan. Walau bagi orang dewasa, buktinya ramai yang terkucil ketika menonton filem Annabelle. Seperti yang anda sudah jangkakan, berada di tangga pertama senarai anak patung paling menyeramkan pernah dihasilkan adalah Annabelle. Anak patung Annabelle ini memang telah wujud sebelum penghasilan filem tersebut, yang dikatakan akan berubah posisi dan tempat ketika pemiliknya, iaitu seorang pelajar jururawatan yang bernama Donna, berada di luar rumah. Menurut Donna, Annabelle juga pernah berubah tempat hingga ke bilik yang lain, dan pernah berlaku di mana beliau pulang ke rumah dan menerima mesej yang ditulis dengan pensel di atas kertas, seolah-olah ia mesej daripada Annabelle. Pada kertas itu tertulis, "Tolong kami." Donna memberitahu bahawa beliau pernah terlihat titisan darah pada dada dan di belakang kepala Annabelle, yang menjadi misteri sehingga kini dari mana asalnya darah itu. Okey, kisah yang kedua ni pula adalah anak patung bernama Joliet. Anak patung yang mengerikan ini mempunyai kening nipis dan halus. Ia dikatakan diserahkan secara turun-temurun daripada seorang ibu kepada anak perempuan untuk beberapa generasi. Didakwa kini dimiliki oleh seorang wanita bernama Anna. Anak patung Joliet ini dikatakan menyumpah setiap anak perempuan untuk melahirkan 2 anak. Seorang anak perempuan yang mana akan menjadi pewaris anak patung itu, dan seorang lagi anak lelaki yang dikatakan akan mati 3 hari selepas dilahirkan. Namun kematian bayi lelaki itu tidak sia-sia kerana didakwa rohnya akan masuk dan tinggal ke dalam badan Joliet serta akan menangis pada waktu malam. Kalau benar apa yang diceritakan, memang malang nasib bayi lelaki tersebut. Kisah yang ketiga pula adalah bertajuk Robert. Dahulu Robert adalah dimiliki oleh Robert Eugene Otto, seorang pelukis. Anak patung yang diberikan nama Robert ini dikatakan diberikan kepadanya pada tahun 1906 oleh satu keluarga hamba. Keluarga hamba ini dikatakan mahir dalam ilmu hitam dan mahu menghancurkan keluarga Robert Eugene. Menurut sumber, ibu bapanya pernah mendengar Robert Eugene berborak dengan anak patung tersebut. Ketika tiada sesiapa di rumah, patung ini dikatakan berpindah bilik, dan kejadian itu disaksikan oleh jiran mereka melalui tingkap. Selepas kematian Robert Eugene, keluarganya berpindah dan rumah tersebut dihuni oleh keluarga baru yang mempunyai seorang anak perempuan. Kanak-kanak perempuan tersebut memberitahu terlihat anak patung itu di dalam biliknya pada waktu malam, dan anak patung itu mencuba untuk membunuhnya. Kalau korang semua nak tahu, Robert ni sering menjadi perbandingan kepada Annabelle, juga merupakan anak patung yang dirasuk, dan kini anak patung Robert berada di Museum Fort Worth, Martello, Florida, Amerika Syarikat. Yang keempat pula adalah patung Cecilia. Kalau korang nak pergi tandas tengah malam, memang terpucil di tengah jalan kalau ternampak anak patung ini di atas kerusi. Anak patung hantu ini diberikan nama Cecilia, yang dihasilkan oleh artis bernama Shane Erin. Susah lah sebut nama dia, aku bagi nama dia nanti korang tak tahu pula kan. Tak apa, aku try. Ok, Shane ni menghasilkan anak patung sebagai medium seni. Walaupun ia sangat menyeramkan, namun orang ramai menyukai seperti Cecilia. Ia juga dipakai dengan fashion termasuk zombie, hantu dan mumia raksasa, dan juga tulang rangka. Kebanyakan anak patung yang dihasilkan akan dipamerkan di galeri Shine telah habis dibeli.
So, selepas mendengar cerita aku tadi, korang nak tak hadiahkan satu pada ulang tahun kelahiran puteri korang? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Yang kelima pula adalah Little Miss No Name. Anak patung Little Miss No Name ni telah dihasilkan oleh syarikat permainan Hasbro pada tahun 1965. Penghasilan anak patung untuk memenangi hati kanak-kanak perempuan ini dikatakan sangat pelik dan tidak pernah dilakukan oleh Hasbro. Jika biasanya Hasbro menghasilkan anak patung Barbie dengan kelengkapan permainan, pakaian, salinan dan rumah mainan, tetapi kali ini berbeza. Yang dilakukan dengan menghasilkan anak patung yang tiada aksesori, malah penampilannya seperti peminta sedekah yang meminta uang. Tambahan pula, wajah Barbie yang cantik digantikan dengan wajah Little Miss No Name yang agak mengerikan, dan matanya yang berwarna merah mampu membuat anda terperanjat di waktu malam. So, itu sahaja kisah yang boleh aku sampaikan untuk kali ini. Assalamualaikum. Kongsikan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah untuk aku tahu macam mana pendapat korang tentang cerita aku kali ini.